A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke Galeri Kashaf Channel. Okey, apa khabar semua? Nama saya JK, storyteller yang akan menghiburkan korang dengan kisah-kisah seram, suspense dan misteri untuk hiburan santai. Berapa kali hiburan santai korang semualah. Dan terima kasih pada semua penonton sebab masih sudi nak dengar cerita yang saya sampaikan. Saya doakan kepada semua penonton yang menonton kat video di Galeri Kashaf Channel ni, moga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, sebelum saya nak mulakan cerita, nak minta jasa korang untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni. Dan jangan lupa juga untuk on notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang terbaru. Pada yang berminat nak share kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp ataupun email pada ruangan description yang saya dah sediakan dekat bawah video ni. Okey, kita tak nak buang masa cakap panjang-panjang. So, kita sambung untuk kisah yang seterusnya, untuk cerita kali ni. Jadi, kita mulakan dulu dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita mulakan. So, apa kita nak buat sekarang ni? Tanya Sam. Tak apa, kita duduk sini buat sementara waktu. Kita tunggu sampai orang yang seru syaitan tu bertindak, barulah kita boleh cam identiti orang tu, kata Umairah. Mereka semua ni terus angguk perlahan, sementara Akilah yang dirasuk tu terus hentam pintu bilik tu. Pada masa yang sama, Meja Fikri yang terselamat dari kemalangan tu, yang pemandu trak tu, waktu tu cuba menjejaki mereka. Dia seorang je yang masih hidup. Dan waktu tu dia nampak tubuh Jamil yang dah mati, yang tembak diri sendiri tu. Ya Allah, pembunuh tu ke yang buat ni? Pembunuh psycho tu, kata Meja Fikri ni seorang diri. Di waktu malam, waktu tu mereka semua tengah duduk dekat pondok tu lah. Mesti susah untuk kau kan, betul tak Umairah? Tanya si Sam ni dekat Umairah, memecah kesunyian malam pada waktu tu. Susah? Susah apa? Heran si Umairah ni bila mendengar soalan daripada Sam ni. Yalah, kau dituduh buat satu pembunuhan kot, dan kau dipenjarakan atas tuduhan tu. Walaupun sebenarnya setan tu yang buat kan. Tapi kenapa kau tak beritahu je benda betul? Tanya si Sam ni lagi. Hey, kau ingat aku tak cuba ke? Lagipun, mana ada orang yang nak percayakan semua tu? Balas Umairah pula. Sam boleh dengar tersengih-sengih mendengar jawapan rakannya tu. Haha, oh betul juga, bodoh juga soalanku ni kan, kata Sam sambil tersengih-sengih kambing. Pada masa yang sama, Zul dan Hakim kelihatan sedang berbual dekat luar pondok. Oi, kau nak tahu tak Zul? Aku rasa bersalah sangat dekat mak aku. Dah lah aku ni menyusahkan mak aku dari dulu. Lepas tu kena tangkap pula sebab merompak, kata Hakim yang mula kesal dengan kisah lampaunya tu. Zul pula menepuk-nepuk bahu lelaki tu untuk melegakan kebimbangan dia. Sabarlah Hakim, kita ni manusia, takkan lari dari ujian dengan dosa. Kesalahannya aku buat dulu lagi teruk daripada kau, kata Zul. Sebelum sempat Hakim nak tanya tentang kesalahan tu, mereka terdengar bunyi seseorang menghampiri mereka. Siapa tu? Jadi Hakim sambil mengacukan senapang yang tak ada peluru. Bam! Satu tembakan tepat kena ke arah bahu Hakim, menyebabkan Hakim ni terjatuh. Hakim! Jerit Zul sambil mendapatkan si Hakim ni. Pada masa yang sama, rupa-rupanya Meja Fikri ni sampai, dan terus dia datang lari dan ditendang Zul sebelum heret mereka berdua masuk ke dalam pondok tu. Umairah dengan Sam terkejutlah bila nampak ada polis tu. Jangan bergerak, kamu semua diam,
kata Meja Fikri sambil dia acukan pistol ke arah mereka semua. Dia kemudiannya ambil senapan Hakim tu dan isi peluru tu semula. Ha, korang ingat aku ni bodoh ke apa? Aku tahu senapan ni tak ada peluru, kata Meja Fikri ni. Dan mereka kemudiannya dipaksa untuk berkumpul dekat satu sudut di pondok tu. Hello tuan, saya dah jumpa banduan-banduan yang terselamat dari kemalangan tu. Nampaknya mereka cuba larikan diri, kata Meja Fikri kepada ketuanya yang dia sembang melalui walkie-talkie. Pada masa yang sama, Meja Fikri ni dia terdengar suara Akilah minta pertolongan daripada dia. Tolong tuan, tolong saya tuan, mereka gila, mereka cuba nak bunuh saya. Meja Fikri terkejut bila dengar suara tu. Celaka korang semua ni, apa korang buat ni ha? Jerit Meja Fikri kepada diorang ni semua. Walaupun Hakim cuba bagi amaran kepada polis tu tentang situasi Akilah, tapi polis tu tak percaya dengan kata-kata dia dan terus buka pintu bilik tu. Kan Akilah dah dikunci dekat dalam bilik tu kan. Dah, tak apa, kamu dah selamat. Tak apa, mari keluar, kata Meja Fikri kepada Akilah yang duduk dalam kegelapan bilik tu. Bila Akilah ni toleh, barulah Meja Fikri ni menyedari satu benda yang tak kena dengan wanita ni. Bodoh punya kawan Adam, jerit Akilah sebelum dia terkam Meja Fikri ni. Dan waktu tu lepas dia terkam, dia bunuh dan dia terus lahap polis tu. Sementara mereka ni yang ada kat situ cuba melarikan diri lah. Tunggu apa lagi? Walau macam mana pun, Jamil yang dah mati kena tembak tadi tu tiba-tiba ada juga dekat situ dan terus serang diorang ni semua, kira macam tahan daripada belakang. Memang sebenarnya agak mustahil tau Jamil yang dah mati dengan kepala berlubang tu boleh berjalan sejauh tu. Sedai aku ke neraka, teriak Jamil yang berjaya mendapatkan Hakim. Zul pula cuba membantu, tapi apa yang lebih mengejutkan, dia nampak pula dari jauh, datang pula dari jauh ni, mayat-mayat polis dan banduan yang terkorban dalam kemalangan petang tadi tu. Semua ada, dan semua telah bangkit semula dari kematian dan cuba menghampiri Umairah dan kawan-kawannya tu. Alamak, weh, jom, kita kena pergi cepat, jom, jerit Zul kepada Umairah dan Sam. Hakim juga berjaya melepaskan diri, tapi terpisah dengan yang lain-lain ni. Tolong, teriak Hakim sambil melarikan diri secepat yang mungkin. Tapi lepas akhirnya dia macam kehabisan stamina, dia terpaksa berhenti dan bersembunyi dekat sebalik pokok. Sementara tu dia cuba bertenang kejap, dan dia mendapati luka yang dia dapat dari gigitan Akilah tu mula berdarah dan tukar jadi hitam. Apa yang jadi Hakim kesakitan. Ya Allah, aku minta maaf. Aku takkan mencuri. Aku takkan mencuri lagi. Aku takkan mencuri. Hakim mengulangi kata-kata dia tu sambil mengeluarkan sebilah pisau yang waktu tadi dia ada jumpa dekat pondok tu tadi lah. Dan dia letakkan pisau tu tepat pada lukanya. Dan Hakim memotong tangan dia sendiri. Pada masa yang sama, dekat kawasan tempat kemalangan petang tadi, penguatkuasa, polis, wartawan semua dah sampai. Waktu tu, keluarga si Umairah ni pun sampai lepas dengar berita kemalangan tu. Puan, orang awam tak dibenarkan masuk, kata polis kepada mereka semua. Walau macam mana pun, ayah Umairah terus merempuh masuk dan menemui seorang anggota polis dekat situ. Tuan, anak saya macam mana? Dia selamat tak? Tuan, anak saya selamat tak? Jerit ayah si Umairah ni. Sabar encik, sabar. Sekarang ni kami langsung tak jumpa mana-mana mayat kat sini. Mereka semua dah hilang. Mungkin mereka ada dalam hutan kat sini, kata polis tu. Abah, kalau tak ada mayat adik dekat sini, maksudnya adik mesti selamat lagi, kata Amirah, iaitu kakak kepada Umairah yang berdiri dekat belakang ayahnya. Dan Amirah
Kemudiannya cuba menatap persekitaran hutan yang tebal tu sebelum berkata, "Tak apa, biar kakak yang cari. Kakak cari adik. Kakak pasti adik ada dalam hutan ni. Adik mesti selamat lagi," kata Amirah lagi. Ibu bapa si Amirah ni bila dengar punyalah tersentuh dengan usaha anak sulung mereka tu. Waktu tu ibu mula kerisauan. Kakak, betul ke? Hutan ni tebal. Nanti kakak pula yang sesat." Tak apa mak, tak apa. Lagipun kakak kan ada Akmal kat sini. Akmal ni sebenarnya kekasih kepada si Amirah ni. Dia pun ada sekali ikut. Dan tak lama lepas tu, mereka berdua ni lepas persiapkan diri, diorang terus bertolak masuk ke dalam hutan tu tanpa pengetahuan polis dan penguatkuasa dekat situ. Sementara tu pula, Umairah masih melarikan diri dari syaitan tu. Pada masa tu, akar pokok dekat sekitar dia melilit kaki dia, menyebabkan Umairah tersungkur. Jerit Umairah kesakitan. Dekat depan dia muncul lembaga wanita dengan mata yang dikorek. Ya, itulah Azfaun. Umairah yang mula ketakutan terus membaca surah-surah ayat Al-Quran yang dia masih ingat. Tapi entah macam mana, setan tu tetap ada kat situ. Umairah, kau tak perlu buat baik dan suci. Aku boleh rasakan hati kau tak cukup beriman kepada Tuhan, kata syaitan tu dengan bongkak. Dan syaitan tu kemudiannya memegang wajah Umairah dan menjilat muka Umairah. Ya, hati kau bakal gelap. Kau akan hilang segalanya dan semuanya. Sehingga saat tu aku akan lihat kejatuhan kau, Umairah, kata syaitan tu lagi. Sebelum tiba-tiba dia gaib depan mata Umairah, hilang. Dan akar yang mengikat kaki Umairah tu pun hilang juga. Umairah waktu tu terus terkaku dekat situ. Adakah benar apa yang syaitan tu katakan? Hatinya tak cukup yakin dengan Allah. Waktu tu Amirah mula jadi bingung. Tak, aku kuat. Aku yakin. Belum sempat Umairah menghabiskan ayat dia, Sam dengan Zul tiba dekat situ. Kau okey tak? Soal Sam sambil membantu Umairah untuk berdiri. Okey, aku rasa lah, balas Umairah yang masih kebingungan. Zul kemudiannya lihat keadaan sekeliling sebelum berkata, nampaknya tinggal kita bertiga je sekarang ni. Dan orang yang seru syaitan tu masih belum kita jumpa. Maksudnya penyeru tu di kalangan kita bertiga. Umairah dan Sam mula jadi tak sedar hati dengan kata-kata Zul ni. Dan waktu tu Zul kemudiannya mengeluarkan sepucuk pistol milik Jamil yang mati tembak kepala sendiri tu dan mengacukan pistol ke arah mereka berdua. Sekarang aku nak korang jujur, siapa yang seru setan tu? Umairah, kau tahu semuanya tentang setan tu. Mungkin kau yang seru, kata Zul. Kau gila ke apa? Takkan aku nak buat macam tu, jerit Umairah. Okey, macam ni lah. Aku ada plan. Kita patah balik dan biarkan polis tu tahan kita balik. Masalah selesai. Apa macam? Kata Sam bagi cadangan kepada mereka berdua. Baik, kita akan ke sana semula, kata Zul yang dah akhirnya bertenang sekejap. Dan mereka bertiga kemudiannya berpatah balik dan menuju semula ke tempat kemalangan tu. Walau macam mana pun, mereka mendapati bahawa mayat-mayat yang kena rasuk tu, yang kejar tu, polis, panduan yang mati tu, datang ke arah mereka. Dari mana tiba-tiba datang, terus kepung laluan mereka kat situ. Alamak, macam mana diorang ada kat sini ni? Ish, kalau kita ikut jalan lain, tak tentu lagi kita boleh sampai ke sana, kata Zul. Pada waktu tu Sam mula terdiam dan menghembuskan nafas yang panjang. Kenapa dengan kau, Sam? Tanya Umairah yang menyedari kelakuan rakannya tu. Aku rasa masa hidup aku sampai sini je, Umairah. Aku ingat aku boleh temankan korang, kata Sam sambil menunjukkan kaki dia yang ada kesan gigitan.
Aku perasan Umairah, diorang yang kena rasuk syaitan tu, apabila diorang dapat kecederaan dari diorang, contohnya gigitan, kata Sam lagi. Dan Umairah bila dengar tu terus terdiam. Jadi kau Sam, kau... Ya, aku akan tarik perhatian mereka. Korang gunalah kesempatan tu untuk larikan diri dari mereka semua ni. Sam mencelah kata-kata Umairah. Umairah cuma tertunduk kat situ. Kalaulah dia mampu untuk buat sesuatu pada rakannya Sam tu. Tak apalah Umairah, aku pun dah banyak buat dosa. Aku dulu dadah. Aku gelapkan masa depan orang. Tapi aku rasa aku ada peluang untuk tebus dosa aku yang lalu, kata Sam sambil tersenyum. Umairah kemudiannya memeluk rakannya tu buat kali terakhir sebelum Sam terus menuju ke tempat mereka ataupun banduan polis yang kena rasuk tu. Tujuan dia nak alih perhatian supaya Zul dengan Umairah dapat melarikan diri. Woi setan celaka, aku kat sini. Sini, marilah, mai sini, jerit Sam dengan kuat. Jadi mereka yang kena rasuk tu terus perasan dan terus berlari menuju ke arah Sam. Waktu tu Sam terus lari dan lari, membawa mereka semua ikutlah Sam ni. Sementara Umairah dan Zul mengambil peluang tu larikan diri ke tempat lain. Sam, moga-moga kau selamat, bisik hati Umairah. Pada waktu tu Sam terjatuh dan pada waktu tu Sam terjatuh akibat tersadung dekat sebatang pokok ataupun akar lah, sebelum dia tergolek jatuh ke bawah bukit. Sam waktu tu memang betul-betul jatuh ke bawah. Dan kemudiannya dia sempat bersembunyi dekat sebalik pokok dan nampak mereka ni ataupun orang-orang yang kena rasuk ni mula mencari si Sam ni. Tak apa, aku mesti tarik perhatian mereka selama yang boleh, kata Sam seorang diri. Apabila dia menoleh ke depan, terkejut dia, tiba-tiba Akilah berada dekat depan dia. Mana kau nak lari, betina sundal? Jadi Akilah sambil tu dia pegang kepala Sam dan heret Sam. Sam waktu tu terkejut, cubalah dia nak lepaskan diri, tapi dia dikepung oleh orang-orang ataupun mereka yang kena rasuk ni. Sertai kami, kau dah jadi penghuni neraka, jerit mereka semua tu bersama-sama sambil melihat langit yang dah terang, menandakan yang rupa-rupanya pagi akan tiba. Sam terus berkata, Umairah, moga kau selamat Umairah. Dan akhirnya matilah Sam akibat dibunuh, dan akhirnya Sam dilahap oleh orang-orang yang kena rasuk tu. Dan waktu ni cuma tinggal Zul dengan Umairah. Tinggal mereka berdua je. Diorang ni dapatlah larikan diri, dan suasana yang dah nak pagi memudahkan mereka untuk bergerak dekat dalam hutan tu. Waktu tu Umairah dah memang tahulah yang maksudnya Sam ni memang kemungkinan dah 100% mungkin kena lahap dengan manusia yang kena rasuk tu. Dan Umairah masih lagi bersedih di atas kehilangan rakannya tu. Kejadian yang berlaku 1.5 tahun yang lalu berulang balik, dan Umairah ni dia macam down sebab dia tak mampu nak selamatkan sesiapa. Hey Umairah, tak apa, kita akan selamat, okey? Aku akan lindungi kau, kata Zul cuba menenangkan Umairah. Umairah cuma tersenyum. Terima kasih Zul, ucap Umairah. Dan secara tiba-tiba, entah datang dari mana pula, hakim yang tadi, yang cuba potong tangan dia tu tadi, tiba-tiba muncul pula dari belakang. Pak, muncul dan menerkam si Zul ni. Ya, kali ni hakim pun dah dirasuk dengan semangat jahat Azfaun. Celaka kau hakim. Hakim, ingat. Weh, ini akulah Zul, kawan kau. Aku ni, hakim, jerit Zul sambil tu dia cuba menahan serangan si hakim ni yang dah kena rasuk. Umairah, pergi, lari dari sini, pergi, jerit Zul kepada Umairah. Melihat situasinya yang dah dikepung oleh hakim tu, tak ada pilihan lain, Umairah pun terus larikan diri. Pada masa yang sama, dekat kawasan yang lain, kakak kepada Umairah iaitu Amirah ni dan kekasih dia Akmal
waktu tu diorang dah masuklah ke dalam hutan dan diorang temui kesan darah si Jamil yang tembak kepala dia tu. "Sayang, ini darah ni," kata Akmal kepada Amirah. Dan waktu tu Amirah cuma terdiam seketika sebelum berkata, "Abi, jomlah kita patah balik. Cukuplah dengan lakonan tadi," kata Amirah. Akmal bila dengar jadi macam pelik. Lakonan? Akmal, awak ni, adik saya tu dah cukup bodoh. Dia memang bodoh dari dulu lagi. Buat-buat baik depan mak ayah, dan mereka cukup sayang dengan dia. Sebab itulah bila dia tawarkan diri nak ambil kesalahan maksiat saya betul-betul happy, kata Amirah tanpa menyedari yang sebenarnya Umairah yang lari tadi tu, waktu tu secara kebetulan ada berhampiran dengan kakaknya si Amirah ni. Dan bila Umairah terdengar kata kakaknya tu, Umairah waktu tu dia tengah menyorok dekat sebalik pokok tau. Bila dia dengar kata-kata kakak dia tu, memang terpaku terus dia dekat situ. Dan waktu ni si kakak ataupun Amirah ni bersuara lagi. "Akmal, macam ni lah, saya terus terang macam ni, saya sebenarnya pura-pura je nak cari adik saya yang bodoh tu, hanya sebab nak ambil hati mak ayah. Saya tak nak lah sampai sesat dalam hutan ni," tambah si Amirah ni lagi. Umairah bila dengar dekat sebalik pokok masa tengah menyorok tu, macam tak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia sebolehnya tak nak dengar kakak yang dia sayang tu, kakak yang dia percayakan, kakak yang korbankan dirinya tu, sanggup buat macam tu. Rupanya kakak dia tikam dia dari belakang. Hati si Umairah ni memang hancur remuk. Dan tanpa disedari, ada pula seseorang menghampiri Umairah dari belakang. "Umairah, manusia memang pelik kan?" Umairah terkejut, dan bila dia toleh dekat belakang, Zul. Dan Zul waktu tu serta-merta terus tumbuk Umairah sampai pingsan. "Umairah, bangun. Umairah." Lepas terdengar suara yang sayu-sayu tu, Umairah terus terjaga. Dan dia terkejut bila dia mendapati dirinya berada dekat dalam pondok yang sebelum mula-mula diorang sampai tadi. Waktu tu dia mendapati Zul tengah mengerat-ngerat tubuh Akmal, kekasih kakaknya tu. Kedengaran suara Akmal perlahan-lahan, macam dah nyawa-nyawa ikan. "Oh, kau hidup lagi? Tak apa, kejap. Cara ni akan buatkan kau senyap. Kau tunggu," kata Zul sebelum dia mengerat leher lelaki tu ataupun leher si Akmal ni, habis merecik darah ke merata-rata tempat. Dan waktu tu Zul terus menghampiri si Umairah ni pula. "Umairah, kau mesti terkejut kan dengan semua ni? Aku orang jahat. Kakak yang kau sayang tu bencikan kau. Dengan ini, diri pembunuh psiko kau yang dulu mesti bangkit balik," kata Zul sambil mengelak pisau yang dibasahi dengan darah si Akmal. Umairah waktu tu jadi macam bingung, tak mampu nak berkata apa-apa. Rupa-rupanya Zul lah dalang semua ni. "Kau tahu, aku ni sebenarnya pelik dan tak normal dari dulu lagi tau. Aku suka bunuh orang. Bagi aku, benda ni macam sebuah seni. Tapi tak ramai macam aku. Sampailah waktu tu aku lihat berita mengenai pembunuhan beramai-ramai dekat sebuah surau hampir 2 tahun yang lepas. Seorang wanita bunuh rakan-rakan dia dengan bantuan syaitan. Aku bila baca dan dengar kisah tu, memang terbaik. Aku suka." "Ya, betul Umairah. Aku memang cari kau dari 2 tahun yang lepas Umairah. Aku nak kau membunuh lagi. Sebab itulah aku biarkan diri aku ditangkap polis. Sambil tu aku belajar cara-cara menyeru syaitan Azfaun tu. Saat aku bertemu dengan kau akhirnya, yes,
aku berjaya suruh syaitan tu untuk membangkitkan balik sifat seni membunuh kau tu. Zul akhirnya menunjukkan diri dia yang sebenar. Sebenarnya Zul ni dia obses dengan Umairah. Malangnya Zul ni dia tak tahu bukan Umairah yang buat pembunuhan tu 2 tahun lepas. Dia ingatkan si Umairah. Jadi kalau boleh dia nak tengok Umairah ni jadi pembunuh balik. Pelik kan si Zul ni. Zul, bukan aku. Aku tak buat semua tu. Aku tak buat. Aku hamba Allah. Balas Umairah yang berjaya waktu tu dapat balik kekuatan dia. Zul kemudiannya masuk dekat sebuah bilik dan terus heret kakak dia bawa keluar, iaitu Amirah ni lah. Dia bawa tarik keluar. Lepaskan aku, jantan tak guna, jerit kakak Umairah ni. Dan Zul kemudian dia campak kakak dia betul-betul dekat hadapan si Umairah ni. Ni, kau tengok ni, betina yang kau sayang sangat ni sebenarnya bencikan kau. Dia sanggup biarkan kau kena tuduh macam-macam, biarkan kau kena penjara. Kau masih sayang dia lagi, jerit Zul. Waktu tu Umairah bila dengar macam terdiam, tak mampu nak kata apa-apa lagi. Mengingati balik apa yang dia dengar sebelum ni, masa dia dengar kakak dia mengaku dengan Akmal waktu tu, membuatkan hati dia lagi bertambah sakit. Dan waktu tu si kakak ni terus mengaku jugalah, Umairah, kau memang menyusahkan dari dulu lagi Umairah. Sebabkan kau Akmal mati. Lepas ni siapa? Mak ayah pula. Kau tak patut dilahirkan Umairah. Kau setan. Si kakak waktu tu terus mengaku dan terus memaki-maki hamun adiknya tu. Akhirnya keluarlah perangai sebenar si kakaknya ni. Dan waktu tu syaitan mula membisik ke dalam hati Umairah. Kali ni Umairah jadi tak keruan dan dia mula tertanya-tanya dalam hati dia sendiri. Aku syaitan? Apa yang aku nak kehidupan normal je, kena sayang dan disayangi. Aku sayang kakak, mak, ayah. Aku juga cintakan Ikram. Aku buat semuanya. Aku patuh arahan mak ayah. Aku patuh dengan perintah Allah. Tapi kenapa ini yang aku dapat? Tak boleh. Aku mesti kuat. Aku mesti kuat. Aku mesti kuat. Aku syaitan. Dan waktu tu Umairah dah tak sedarkan diri dia lagi. Terus blank bila dia cakap macam tu. Dan bila Umairah ni tersedar, dia mendapati diri dia tengah melahap tubuh si Zul ni. Zul ni dah mati. Macam mana? Nah, sebenarnya Umairah ni lah yang bunuh. Normal, manusia takkan buat perkara-perkara macam ni. Tapi Umairah waktu ni dia tak boleh berhenti. Dia macam dah dirasuk oleh sesuatu. Syaitan Azfa'un tu lah yang bisik dalam hati dia, membuatkan si Umairah ni dah tak sedarkan diri, dirasuk. Dan dia waktu tu bila sedar, dia dah rupa-rupanya dah bunuh Zul. Secara dia tak tahu, dia sendiri tak tahu macam mana dia bunuh si Zul ni. Dan waktu ni Umairah rasa macam sedap sangat daging si Zul ni. Dia terus menelan-nelan daging Zul. Waktu tu tiba-tiba muncul seekor syaitan di belakang Umairah, sambil syaitan tu tergelak-gelak. Ya, syaitan itulah yang dinamakan Azfa'un. Syaitan Azfa'un tu hanya tersenyum dekat belakang Umairah. Ya Umairah, rasakan, nikmati pembalasan dendam kau. Lupakan Tuhan, kau nikmati saat ini, kata syaitan tu sambil membisik dekat telinga Umairah. Dan kini hati Umairah dah dikuasai oleh kegelapan. Tak ada cahaya pun yang boleh menembusi diri dia. Dan lepas selesai melahap Zul, Umairah waktu tu terus menoleh ke arah Amirah. Waktu ni Amirah masih hidup lagi lah. Dan Amirah si kakak dia ni cuba nak larikan diri. Adik, tolong lepaskan kakak. Kakak janji, kakak akan tolong adik. Tolong, jangan bunuh kakak, kata Amirah ataupun si kakak ni yang sebenarnya dah terlalu ketakutan sampai terkencing dalam seluar kerana ketakutannya amat sangat. Waktu ni Umairah bersuara,
Tolong. Tolong. Nak tolong apa? Aku dah dapat pertolongan kakak. Dan pertolongan ni aku suka. Cantik. Kata si Umairah yang waktu ni dah kehilangan moral manusianya. Bagi diri dia, tak ada apa yang dapat bagi kenikmatan indah seperti apa yang dirasai sekarang ni. Umairah kemudiannya terus membunuh kakaknya tu. Dan kemudian dia melahap pula dan makan kakak kandungnya sendiri. Tak lama lepas tu, beberapa jam kemudian, lepas sudah selesai semua pembunuhan, Umairah tiba dekat sebuah stesen R&R lepas dia redah hutan tebal hasil bantuan syaitan Azfa'un ni. Di mana syaitan Azfa'un ni dah memilih Umairah sebagai tuan baru dia. Waktu ni Umairah bersuara, Dunia ni terlalu kotor dengan manusia. Tak apa, aku akan bersihkan semuanya. Aku akan selamatkan kekotoran dekat sini, dekat dunia ni. Aku akan buat semuanya ikut cara aku. Ikram, aku tunggu kau untuk bersama aku untuk selamanya. Kau tunggu Ikram, aku akan datang. kata si Umairah. Pada waktu yang lain, di tempat yang lain, di sebuah rumah, ada seorang lelaki sedang menonton berita dekat kaca TV. Berita terkini, polis masih cuba mengesan pembunuh bersiri yang dikenali sebagai Zul di atas kesalahan membunuh 15 banduan serta 10 anggota polis yang lain. Antara mangsa-mangsa pembunuh kejam tu ialah Amirul Hakim bin Nurizan, Nur Akilah binti Zaini, As-Safirah binti Khairuddin, Akmal Syafiq bin Halim, Siti Amirah binti Abdul Halim serta adiknya yang juga seorang banduan, Siti Umairah. Tap. Waktu tu iklan terus tutup siaran berita tu. Ya, yang menonton berita waktu tu adalah si Ikram. Waktu ni Ikram bila tengok berita dia dah tak mampu tengok lagi. Tak mampu dia nak tengok gadis yang dicintai tu dah tak ada untuk selama-lamanya. Terkejut bila dengar berita yang Umairah ni dah mati. Sabarlah Ikram. Yang penting sekarang ni kita mesti redha dengan ketentuan ilahi. Ajal maut di tangan Allah, kata seorang ustaz yang berada di sebelah Ikram. Ikram bila dengar kata-kata ustaz dia waktu ni, dia mengangguk perlahan. Walau macam mana pun terpahat dalam hatinya sebuah dendam. Dia tahu bahawa syaitan Azfa'un yang melakukan semua ni. Dan waktu ni Ikram menanam dalam hati dia dendam kepada syaitan Azfa'un tu. Dan dia bersuara, bila aku dah cukup ilmu aku, cukup ilmu agama aku akan hapuskan kau. Aku akan hapuskan kau Azfa'un. Bisik hati Ikram. Okay guys, so itulah dia cerita untuk video kali ini. Sebenarnya kisah ni ada sambungan dia, tapi saya perlukan feedback daripada korang. Kalau korang berminat untuk tahu sambungan dia, InsyaAllah saya akan sambung lagi. So kalau korang berminat, boleh komen-komen, like dan juga beritahulah kalau korang berminat untuk saya sambung cerita ni. Okay. Dan saya harap juga kisah kali ni korang boleh ambil sebagai tibar dan jadikan sebagai pengajaran. Jadi pada siapa yang nak saya cerita lagi, berapa kali nak ulang kan, bolehlah komen-komen ya. So InsyaAllah itu saja daripada saya. Harap korang semua tiba. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.